Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi pada malam ini saya akan baca direct pada kitabnya. Tak ada nota malam ini. Kena tengok kitab mana ada. Jadi pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-30. Iaitu al-istiham ala ta'zin. Yang mana perbincangan sebenarnya masih lagi berkait dengan kitabul azan. Jadi hak tertinggal tu saya akan bagi juga nota kemudian lah. Cuma malam ni kita baca dulu. Bab yang ke-30 al-istiham ala ta'zin, iaitu mengundi untuk melaungkan azan. Dalam bab ini Imam Nasa'i rahimahullah telah kemukakan hadis yang menunjukkan kepada disyariatkan istiham tu. Istiham di sini makna iqtira', mengundi lah untuk melaungkan azan. Sebenarnya bab ini secara tidak langsung Imam Nasa'i bermaksud untuk menyatakan kelebihan azan itu, kelebihan melaungkan azan itu. Oleh kerana kelebihannya begitu besar, seperti yang telah kita bincang dalam tajuk sebelum. Jadi Nabi sebut, kalaulah seseorang itu tahu tentang kelebihan azan, manakala diberi pilihan untuk melakukan azan melalui proses pengundian pun mereka sanggup. Seolah-olah begitu. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya melaungkan azan itu dari segi pahala, kelebihannya. Azan itu sendiri ada kelebihan. Muazzin tu ada kelebihan. Sehingga muazzin tu pun ada kelebihan. Sehingga dihapuskan dosa sejauh mana suara dia tu sampai. Baik. Cuba tengok hadis yang ke-671. Wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah, di mana Abi Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah tuan-tuan tahu ataupun manusia ni mengetahui kelebihan yang ada pada nida, yakni pada azan itu, dan kelebihan yang ada pada saf pertama, kemudian mereka tidak boleh mendapatinya melainkan dengan mengundi, pasti mereka akan melakukan pengundian itu. Mana untuk jadi muazzin ataupun untuk berada di saf pertama, tidak ada pilihan kecuali melalui pengundian. Lastahamu alaih, pasti mereka akan melakukan pengundian. Dan kalaulah orang ramai mengetahui kelebihan yang ada pada tahjir. Tahjir ni sebelum ni kita telah terjemuh apa maksud tahjir. Saya ambil satu makna lagi kemudian kita bincang. Tahjir makna segera ataupun menunaikan salat fardu di awal waktu. Itu salah satu makna yang umum, yang dipakai secara umum, dan itulah makna yang dipakai oleh ramai ulama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Dan kalaulah orang ramai mengetahui apa yang ada ataupun kelebihan yang ada pada at-tahjir. Saya terjemah at-tahjir ni maknanya salat pada awal waktu. Kemudian kita bincang selepas ni. Dia ada beberapa makna. Lastabaqu ilaih, pasti mereka akan berlumba-lumba
untuk tahjir itu. Walau alimu ma fil atamah, dan sekiranya orang ramai mengetahui kelebihan yang ada pada atamah. Atamah ni makna salatul isya, salat isya. Was subh, dan subh, la atauhuma walau habwa, pasti mereka akan melakukan salat berkenaan. Ni maknanya salat ni salat berjamaah ni. Kita bincang dah sebenarnya, sebab hadis ni sebenarnya sebelum ni pun telah kita sebut hadis ni dalam siri sebelum ini. Pasti mereka akan melakukannya, yakni salat isyak dan subuh secara berjemaah pada awal waktu itu, walaupun dalam keadaan merangkak, walaupun dalam keadaan merangkak. Baik, dalam hadis ni ada beberapa perkara lah yang kita boleh ambil panduan, seperti mana yang telah dibincangkan oleh ulama. Yang pertama sekali, Rasulullah menyebutkan berkenaan dengan nidak, kelebihan nidak tu. Jadi hak ni kita bincang dah pada minggu lepas. Begitu juga sah pertama. Cuma saya nak sebut di sininya berkenaan dengan sah pertama tu kan. Baik, sah pertama tak apa maksud sah pertama ada kelebihan ni, khilaf juga di kalangan ulama ni. Kalau mengikut Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata sah pertama tu bukan bermakna saf itu sendiri. Sah pertama makna kedudukan makmum dalam sah pertama yang paling dekat dengan imam itu. Tu. Huwallazi yalil imam, makna dekat dengan imam. Ataupun yang ialah kalau terjemah yang paling dekat dengan imam tu lebih tepatlah kalau mengiringi imam, walaupun makna dia boleh begitu. Mengiringi imam. Maknanya imam, kemudian di belakang dia tu beberapa orang lah yang paling dekat. Jadi kenapa ada kelebihan itu? Sebab tanggungjawab itu. Kalau imam tersalah, kalau berlaku apa-apa kecemasan terhadap imam itu, maknanya bukan orang sahadapan tu, orang yang dekat dengan imam tu, dialah akan menjadi galang ganti. Nak naik jadi ganti imam pun dialah. Sebab kalau kita tengok kedudukan dia punya saf kita ni, sebenarnya kalau ni di Masjid Langgar ni mungkin boleh lah. Setengah-setengah masjid tu mihrab dia tu dia buat khusus, sehingga orang yang berada di sah hadapan kalau tidak dekat dengan imam, kalau imam tu terbatal solat, dia tak boleh nak naik nak ganti imam, sebab dia sakak dengan dinding. Tu. Jadi Imam Syafi'i sebut ni sebenarnya lebih, sebab tu disebut Imam Syafi'i kata dekat dengan imam tu. Kalau kita kira Masjid Langgar ni, kalau kita tengok tempat imam hak asal mihrab dia muak sore tu. Mana kalau tu imam duduk situ, dia terbatal, dia lari, hak nak ganti dia siapa? Sah ni panjang juga ni. Setengah-setengah masjid sah tu kadang sampai 200 orang satu sah pertama. Jadi hak mana lebihnya? Mana maksud sah pertama tu? Kalau mengikut Imam Syafi'i dan ulama dalam mazhab Syafi'i, tidak. Bukan itu yang dimaksudkan sah pertama. Maknanya di sini yang dikatakan lebih itu bukan semata-mata sah itu. Tetapi yang dimaksudkan tanggungjawab kalau berlaku apa-apa kepada imam, mana imam terbatal ataupun imam tersalah baca Quran ataupun tertinggal, siapa yang kira-kiranya yang nak memperbetulkan imam? Orang yang paling dekat. Itu maksud sahnya. Tu. Sebab itulah katakanlah berlaku orang yang dekat dengan imam tu orang yang tidak pandai lah kita kata. Kalau bahasa Kelantan kat sini tak erti. Tambah-tambah kalau semaya kena baca derah ni, tak naik kukuk mana serayat. Ada dah berlaku gitu yang hari Jumaat tak naik. Akhirnya duduk di sah kedua tu, terpaksa belah sah nak ambil ganti imam. Selepas tu baru pergi nak duduk sah depan dia pun faham lah, harap-harap dia faham rupanya patut lebih pun. Dia ada tanggungjawab tu. Jadi bukan semata-mata saf itu. Jadi kalau dia duduk di saf yang dia nak ganti imam apa payah, kalau berlaku apa-apa, tidak ada kelebihan juga. Sebab Imam Syafi'i kata ma yalil imam, orang yang dekat dengan imam itu. Itu kata Imam Syafi'i lah. Tetapi setengah-setengah ulama lain dalam mazhab lain dia kata tidak, saf itu sendiri. Tak kira lah saf itu, kalau saf tu 200 orang satu saf, hak yang ke-200 ni jauh tu dengan imam tu, bukan dekat. Dia kata bukan kira gitu, dia kira saf tu sendiri. Sah tu sendiri.
Ada setengah pula sebut, dia kata saf. Yang maksud saf pertama ni, maknanya suara dia tu didengari oleh imam apabila dia nak tegur imam. Bila imam tu tersalah. Itu termasuk dalam saf pertama lagi. Tu ada yang kata macam-macam lah pandangan ulama berkenaan dengan saf ni. Tapi Hafiz Ibn Hajar, mungkin dia Syafi'i kan, dia sokong hak Syafi'i lah. Dia kata hak tu lah sebenarnya hak moleknya. Makna hak dekat dengan imam itu. Sebab ada lah riwayat lain pun sebenarnya hak paling dekat dengan imam tu hak tu paling ada kelebihan. Ada riwayat sebenarnya yang sebut begitu. Gitulah. Tapi kukuk mana pun perkara ni khilaf lah. Sebab tu dia mari contoh sini. Kalau Mekah misalnya, semaya. Imam Mekah ni, dia Kaabah ada 4 tapal tu. Ada 4 tapal tu. Hak mana sah pertama tu? Dia kisah dah masalah sah pertama ni, dia duduk alik sana Kaabah ni. Kaabah besar juga. Mana kira mana? Mana lebih dekat dengan imam tu dengan hak duduk sah kedua, dengan hak duduk sah pertama tapi dia duduk alik Kaabah ni. Kayak dia imam dia duduk di dekat dengan Hajarul Aswad tu tak? Dia panggil dinding apa alik sana tu? Dia panggil apa? Allah tak ingat dah. Dia panggil apa? Bucu ke dia tu? Hak ni bucu padahal baru 1 PKP pun tak gitu dah. Tak ingat dah. Dia alik sana tu lah. Jadi kalau nak kira walaupun dia duduk sah depan tapi jauh dengan imam tu. Bahkan terlindung oleh Kaabah tu. Jadi kalau nak kira hak duduk sah dia kedua tapi betul-betul belakang imam dekat lagi tu. Nak kira lagu mana? Dia tuk pekah ni main gitu. Jadi sebenarnya hak maksudnya kepada dia sebenarnya. Hak yang dikatakan kelebihan sah pertama tu. Kelebihan sah pertama ni sebenarnya dekat dengan seperti Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh di zaman dia kata gitu. Tu. Memanglah asalnya ada ulama sebut, berdasar pada hadis yang difahami ulama, Nabi sebut kelebihan sah pertama ni dia ada latar belakang dia di zaman Nabi dulu di Masjid Madinah. Sebab pokok munafik ni suka duduk sah belakang. Kan ada sebut kan? Sebab apa tu? Sebab duduk sah belakang dekat dengan perempuan, dia ada penyakit tu. Pokok munafik ni disebut dalam riwayat kata dia ita aku celah keke masa dia itu nak ita perempuan. Sebab tu sah perempuan ni hak baiknya hak belakang. Hak tu dia bersifat sementara tu. Kalau dalam sah kita sekarang tak timbul langsung isu tu. Nampak duduk. Duduk kalau Masjid Muhammadi duduk di bangunan lain perempuan tu. Kalau mai tarawih tak timbul masalah ni. Jadi maksud sah pertama tu, sebab tu ulama kata maksud sah pertama tu bila tak ada sebab hak asal, hak kira-kiranya latar belakang hadis tu, Nabi nak ayat suruh pakat mari sah depan ni. Kerana kalau sah belakang tu dia ada unsur-unsur maksiat lah, seperti mana pokok munafik tu nak ita perempuan. Kadang-kadang ada juga perempuan ni berebut nak sah depan tu, ni hak gelenyar apa dia juga. Kerana zaman dulu, zaman Nabi dia tidak ada tirai, cuma dia terpisah dengan jarak saja. Tu. Tapi kedudukan sah ni sekarang ni kita di masjid, surah dan sebagainya, pelbagai bentuk ada perempuan berada di bahagian belakang tu. Kukuk mana pun dia dipisahkan oleh tirai. Dinding setengah tu memang dinding tu dinding batu lah. Tak nampak perempuan nak tengok email tu kena pasal TV besar. Kena ada dia punya skrin. Hak tu tak timbul. Jadi bila dalam keadaan tu sebenarnya hakikat sah pertama tu apa sebenarnya? Yang siapa ada kelebihan ni? Siapa kalau mengundi pun sanggup tu nak duduk sah depan apa? Nak ambil kelebihan tu. Kukuk mana pun zahirnya ulama kata sah depan tu sedia ada kelebihan lah. Tapi tidak secara mutlak begitu. Apa lebih itu mesti ada sebab dia. Banyak sebenarnya pandangan isyarat sah depan tu isyarat supaya mari awal lah. Ada juga yang kata gitu. Nak duduk sah depan ni mari awal. Mari lewat tak boleh duduk sah depan. Itu sebagai galak kata targhib supaya tahjir lah. Tahjir mari awal lah. Tu. Ada juga yang macam-macam lah. Tapi di sini kalau kita tengok dalam banyak-banyak perbincangan ni kita boleh simpulkan bahawa yang dimaksud kesah depan tu kelebihan tu dia banyak sebab dia. Tidak satu sebab. Satu sebabnya mari awal. Itu satu kelebihan lah. Yang keduanya kalau berlaku tu imam salah dia boleh tegur. Dan kerana tanggungjawab mas'uliyah tu. Tu yang keempatnya bila kita faham semua ni makna orang yang nak duduk sah depan tu dia kena mempersiapkan diri dia dengan ilmu yang sesuai lah untuk tegur imam dalam konteks solat ni. Tu kalau dia awal-awal lagi baca Quran pun tak erti bahaya juga.
Tu Imam Salih 2 kali awak kerah, awak tak reti. Mungkin kita ingat. Nah, jadi kalau hadut depan ni, kalau dia faham molek kena Nabi, dia boleh tegur. Kan berlaku dah tempat kita kan. Nah, mula-mula siap masjid. Pakat nak duduk depan. Nah, tiba-tiba tu Imam hari tu warna tau. Tu Imam tu lebih awal gitu. Jadi dia minta ganti, tak ada orang naik. Malah sebutlah masjid mana. Tak ada orang naik. Waduh, hari Jumaat ni, mai Jumaat. Akhir sekali hadut sah belakang tu. Dia buat gini kan. Dia buat gini. Yalah mujur dia reti je buat gitu. Minta wilaluai. Dia pun masuk pergi. Jadi hadut depan tak reti. Selepas tu, memang sah depan ni hak dekat dengan imam sekitar 6 sajadah. Dia letak sajadah khusus. Orang tertentu yang boleh duduk situ. Takut jadi sebab tu. Hari Jumaat tu, tunggu lama. Tak ada siapa naik. Rupanya hadut depan tu, dia silap faham. Dia ingat sah depan, semata-mata sah depan tu duduk. Enggak menggari Jumaat ni kena baca derah. Kalau Zuhur boleh kira. Dia pakai wak kerah, wak tak reti. Dia pakai tak naik. Tu imam tak ada dah. Tubik ku khol-khol. Tubik ku pintu kecil tu imam. Dia batal wuduk. Kali nak ketuk dia niat. Itu kat suruh orang kati. Kata tak apa. Dari segi pekoh tu nya. Tak ada orang kati. Itulah maksud dia. Sebab tu Imam Syafi'i dia lebih cenderung ke arah tu. Hak tu sebenarnya. Jadi lebih tu. Bukan semata-mata sah depan. Tapi kukuk mana pun pandangan ulama lain sah depan tu sendiri. Sah pertama tu sudah ada kelebihan dia. Bagi saya lah, saya duk tengok dalam kitab ni dan kitab-kitab lain, sebenarnya dia bukan satu kelebihan dia tu. Banyak. Dia ada unsur pendidikan, mana orang nak duduk sah depan kena mempersiapkan diri dengan ilmu. Lepas tu kena mari awal. Semua tu disebut dalam hadis secara berasingan itu. Tergabung dalam ni. Itu satu kelebihan tu. Boleh tergabung dalam maksud sah kelebihan sah depan ni. Gitulah. Baik. Kalau kita tengok teks hadis lah, teks hadis. Sebab tu saya kena berhati-hati. Kalau kita tengok kamus, boleh jadi kita akan timbul salah faham terhadap. Sebab kalimah yang dia guna ke sini, semalam yajidu illa. Kemudian katakanlah dia tak dapat nak ambil sah depan tu tak boleh. Nak jadi muazzin tak boleh. Melalui saluran kena mengundi baru boleh. Pasti dia akan. Dia guna yastahimu. Jadi yastahimu ni asalnya kalimah ni bila mengundi ni maknanya menggunakan anak panah tu asalnya. Orang Arab dulu menggunakan anak panah, dia bukan guna untuk mengundi saja, tapi biasanya lebih guna untuk menenun nasib tu, untuk meramal nasib yang berlaku akan datang tu. Dia buat gini, anak panah tu dia ada tulisan. Jadi tok momo dia dah hak dia tahu dia ke tafsir tu dia kocok-kocok gitu. Sepoi Cina lah ni pada lagi. Hak tu anak panah yang tak ada mata. Disebut anak panah yang tak ada mata, dia letak dia kocok. Jadi hak mana jatuh tu maknanya bomoh lah saya sebut mudah, ataupun apa ni saharah dia tu dia akan tengok, dia akan tafsir lah gini-gini. Jadi oleh kerana masyarakat bui percaya kepada dia, tafsir dia tu dianggap benar lah. Takut orang pengen di jenis tu tidak, sebab tu dia kata iqtira. Mengundi ni makna mengundi, kita mengundi misalnya tulis nama dia kertas kau cabut kena gitu maksudnya. Nak kalau tahulah kelebihan, sebab kelebihan dia besar sangat. Sangat besar kelebihan dia. Tu. Jadi makna walaupun guna kalimah yang boleh jadi keliru, sebab tu tak boleh. Kita kena ingat hadis ke Quran ke, kita nak bergantung semata-mata dengan kamus bahasa Arab, tak boleh, bahaya. Dia boleh rosak makna. Zalim misalnya, ada makna syirik, ada makna kafir dalam Quran. Kalau tengok dalam kamus ke, makna dia bagi. Kena zalama pula makna gelap. Itulah gelap dia lepeh gitu. Mana zalim-zalim gelap. Kau orang kulit hitam dia tu. Melakukan zalim. Silap faham gitu pula. Tak boleh. Sebab tu dia kena tengok. Kalau tafsir mesti kena tahu. Hadis ke tidak bahaya. Sebab ada berlaku. Sekarang ni pada berlaku, saya pun dapat maklumat ada setengah-setengah tu dia semacam pinggir ke hadis. Oleh kerana dia boleh bahasa Inggeris, dia boleh bahasa Arab, dia cuba nak tafsir Quran sendiri, hanya dia baca tafsir-tafsir gitu. Tak belajar, bahaya sebenarnya. Boleh jadi bahaya. Kena berhati-hati. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni beberapa perkara lain, iaitu at-tahjir. Sesiapa kalaulah manusia ni tahu, walau ya'lamuna ma fit tahjir, kalaulah orang ramai ni tahu tentang tahjir itu. Saya timah tadi tahjir dengan erti makna datang awal.
untuk salat. Maknanya nak rebut dia punya waktu mula-mula tu, waktu yang afdal tu lah, awal waktu itu. Pasti dia akan lastabaku ilaih ni maksudnya belum-belumba lah. Belum-belumba. Okey, baik. Di sini dia ada timbul beberapa kemungkinan. Ulama bimbang lah kalau kita tengok, takut tersalah faham pula. Hak tahjir ni biarlah sebab kita bincang dah sebelum ni. Tahjir ni salah satu makna dia bersegera. Maknanya solat di awal waktu. Ni kita kena ingat ni. Hadis ni bincang tentang solat Jumaat ni. Bincang tentang solat Jumaat. Kecuali seorang itu tak boleh solat Jumaat ataupun dia Jumaat di rumah dia pun, awal waktu juga dia buat. Dia akan dapat juga ni. Asalkan awal waktu. Tambah-tambah musim ni. Nak pergi masjid, tengok penuh. Dia tak pernah main luar masjid. Dia hambat kelip. Ada setengah tu main luar pagar. Biar ikutmu. Dia tak sering main luar pagar, dia tak boleh nak hambat dah. Dia kata saya lah kawan ni. Suruh Tuhan lah, suruh kodok dia kata. Dia kata kita main bulan-bulan tak pergi masjid. Nak pergi tak pergi. Tak ada kupon dia tu. Tak ada kupon. Dia beri kupon setengah tempat tu. Pas hari ni pernah masjid telefon lama Ustaz dia nak hari Jumaat hari ni tanya. Kalau nak kita nak masuk nama. Oh tak tahu nak pergi lah, lama dah tak pergi ni. Jadi hak tak ada nama tak boleh. Dia tak pernah pun maya luar masjid. Jadi kawan ni yang maya di luar pagar masjid. Dia kata saya ikut dia lah, sah tak sah pun dia kata. Asal boleh maya. Kata tak boleh gitu kata. Maya tak boleh kira gitu. Lepas tu lagu mana tak dia? So kata insya-Allah sah kata. Wah. Lepas tu dia kata mana lebih baik dengan maya zuhur rumah. Dia kata tu khilaf ulama sebenarnya kata. Jadi bab ni saya suruh pakar kajian lah. Tak suruh sakit kepala. Kita percaya pada kajian dalam bab ni. Kalau ada pendapat lain kata kalau waktu pandemik gini sebenarnya kau tak pergi pun boleh. Jadi tak perlu timbul masalah sebenarnya. Tidak jadi prejudis. Macam-macam dia kata ni pokok dajjal lah. Nengung gitu. Jangan gitu. Orang Islam jangan ajar mulut lembek gitu kan. Mulut lembek gitu. Sebabnya masa dia benar pun tak penuh juga. Tak ada dek kot pun. Jadi kadang-kadang orang kita ni ikut perasaan. Janganlah gitu jangan gitu. Baik. Itu satu makna. Yang kedua, tahjir juga. Kalau mengikut setengah ulama dia kata tahjir ni khusus berkenaan dengan solat zuhur. Sebab tahjir kalimah tahjir tu dia merujuk kepada cuaca. Cuaca yang panas sangat ketika tengah hari tu. Maknanya segera pada waktu tu. Panas kita kata maknanya bagi orang Arab ujian paling beratnya panas tu lah. Waktu zuhur tu. Tiba-tiba dia segera juga pergi juga. Tapi setengah ulama kata kalau panas dah kita kata kalau panas dah tu dia ada hadis lain boleh tangguh, boleh pelewat, tu lain lah. Ni maknanya kalau keadaan biasa pun tidak panas sangat pun dia lebih panas pada tempat lain. Pada waktu zuhur tu. Situ pun dia pergi juga. Tak talah juga semaya Jumaat zuhur. Setengah ulama kata tu maksud dia. Tahjir ni lebih merujuk pada zuhur. Bukan semaya awal waktu pada setiap waktu tu. Khilaf ulama jugalah. Tapi kukuk mana pun kalau kita nak tengok di sini maknanya saya lebih suka pandangan yang mengatakan bahawa seseorang yang jaga waktu salat. Sehingga tidak berada pada waktu yang menyebabkan tidak khusyuk. Biasanya waktu tidak khusyuk ni waktu mana? Lewat. Maya cepat. Dodah takutnya ban. Takutnya azan. Tu. Tak kira kita tak ada pengalaman hal tu. Asal pukul apa pula ni? Pukul 4.15. Awal ke asal ni? Cuba maya pukul 4 lebih. Lagu mana perasaan? Tak khusyuk. Tu waktu yang tak molek tu. Tu. Ni makna dia semaya pada waktu kalau awal waktu semua ulama timah tu lah kira-kiranya paling lebihnya. Tu. Tapi kukuk mana pun setengah-setengah keadaan yang dikatakan tahajud mana waktu kira-kiranya waktu yang dia paling tenang lah. Waktu paling tenang tu maksudnya waktu hak kebiasaan. Sebab gini saya sebut tu bukan apa. Sebab setengah-setengah tepat tu dia pernah tanya saya lah. Dia ni tak ada anak sekolah keluar kita kata pukul 1 kan anak sekolah jas 1 ni tak boleh jas 1 ni bosku lah jas 1 ni jadi kalau dia ambil lewat pun bahaya nak macam mana kalau dia semaya dulu macam-macam ada berlaku
Kemalang ni. Silap colek boleh dah. Jadi tenang ke bapak nak semaya tu? Tak tenang. Patut lagu mana? Apakah dalam keadaan tu dia semaya kadang-kadang sudah maya tu dah. Tu teringat ke pekoh. Tu email wisala pertama boleh buti dah. Dia berbuti apa? Luah lagi ni. Enggak nak ambil sah depan. Lakah orang. Lagu mana tu? Semua tu dia bincang tu. Sebab tu setengah-setengah. Sebab itulah dia perkara ni dia berkait banyak perkara lah. Mana kerajaan, kalau kerajaan Islam semua dia ambil kira tu. Kerajaan menentukan waktu keluar sekolah waktu mana supaya tidak terganggu waktu zuhur. Sepatutnya kena ambil kira semua tu. Barulah terurus dengan baik waktu salat itu. Saya sendiri pun pernah. Kita nak singgah maya. Kalau dia ambil dia terlepas semaya Jumaat ni. Lepas tu kalau kita semaya dulu, tak sudah. Budak je satu ke boleh kira. Rata dia pergi. Kita pula using. Dodah. Itu lagu mana? Apakah waktu itu baik untuk dia? Sedangkan semaya-semaya ni, selain daripada diutamakan waktu tu, khusyuk tu paling besarnya. Khusyuk tu paling besar. Jadi timbul pula isu. Mana kalau dia tidak pergi segera, terlepas jemaah pula. Dilema akad lah tu. Patut lagu mana? Sebab itulah di sini dia perlu. Masalah ni dia berkait dengan kerajaan juga. Kerajaan kena tentulah. Waktu ni kalau boleh maknanya janganlah jadi sibuk. Sebab tu setengah-setengah tu dia kata tak. Kadang-kadang boleh pelewatkan waktu tu. Misalnya kita sendiri. Tak semestinya minta kita semaya 4-5 orang. Tak. Misalnya di pejabat contoh. Tubik nak ambil anak pejabat. Lepas tu balik pejabat semaya. Dia tak ada nak semaya masjid tu. Sebab isu anak sekolah dan sebagainya. Macam-macam lah. Ada dah berlaku. Kemarin pun ada. Dia nak pergi masjid. Lepas tu dia hello saya. Kata tak boleh pergi masjid. Jangan buat apa. Anak dia terlepas bah. Cuba tengok. Dia tak akan pergi pada hadiah. Dia kaki masjid. Nak maya lagu mana anak terlepas bah tu. Dia apa bah tak cuba cari anak dia. Tak tenang. Apa nak maya. Tinggal ada jemaah tu pergi. Tu maksudnya. Jadi maknanya selepas tu dia semaya. Bagi dia lebih tenang tu. Tapi secara umum tidak melihat pada kes waqiah juz'iyah lah kita kata. Tidak melihat kes terpencil, kes khusus gitu. Awal waktu tu. Itu kebanyakan jumhur ulama kata. Kukuk mana? Hak sadik kes tu kes dia seorang. Ya? Jadi maknanya hakikat kukuk mana pun secara umumnya awal waktu tu. Hak tu pendapat jumhurnya. Bukan tahjir ni. Hak kata hak ni khusus untuk waktu zuhur itu bukan pendapat jumhur ulama. Bukan pendapat jumhur ulama. Baik. Begitulah. Dari sini ada beberapa perkara lagi lah. Ya, kalau kita tengok di sini. Misalnya kalau mana ada kitab ni boleh tengok pada muka surat 261 tu. Tu. Misalnya Syekh At-Tibi, dia sebut di sini. Syekh At-Tibi dia kata lamma fargha min at-targhib fi as-saff al-awwal aqabahu bit-targhib fi idraki awwal al-waqt. Kata Syekh At-Tibi ni berkait dengan hadis ni lah. Dia kata bila mana Nabi ni sesat, dia targhib, dia galakkan supaya seseorang ni rebutlah peluang supaya boleh ambil sah hadapan sah pertama lah. Dia targhib pula selepas tu Nabi targhib pula. Hak targhib mula-mula, targhib ni galakkan lah. Nabi galak supaya ambil sah depan. Tu mula-mula dalam fasa, mula-mula dalam hadis tu. Selepas tu Nabi targhib pula, galakkan pula supaya idrak awal waktu, semaya jemaah ni pada awal waktu. Pada awal waktu. Apa maksudnya? Kena ambil kira tu. Sebab hadis ni enggak wahyu juga. Susunan tu semua kena ambil kira. Susunan perkataan tu mengikut ulama. Bukan saja-saja tu letak tu dulu. Jadi galakkan supaya semaya awal waktu, sah pertama. Kemudian galakkan supaya semaya awal waktu mengikut pandangan jumhur. Makna tahjir itu. Ini kata Syekh At-Tibi wajib, mesti. Wa bihadza wajaba tafsirut tahjir bit tabkir. Wajib kita tafsir tahjir itu dengan erti bersegera pada awal waktu tu. Jangan maya lewat. Waktu pendapat jumhur. Tak kira dah kikih terlepas bahan ni, tak kira tu. Waktu dia seorang tu. Tinggal bahan ni tu. Tu. Sebab tu dia kata kama zahaba ilaihil kathirun, sebagaimana kebanyakan ulama berpendapat gitulah. Tu. Dalam kitab An-Nihayah, tahjir tu mana segeralah pada semua perkara lah. Dia kalau bila tahjir tu dikait dengan salat, mana semaya waktu, tidak khusus untuk semaya zuhur saja.
Ini bahasa Hijaz. Bahasa Hijaz ini. Iaitu bermaksud untuk segera pada waktu semaya. Bukan khusus pada semaya zuhur sahaja. Gitu kan. Baik. Saya bukan petik semualah ni. Baik. Gitulah. Cumanya akhir hadis ni Nabi sebut je kalaulah manusia ni tahu kelebihan semaya atamah dan subuh, pasti mereka akan pergi semaya Jumaat ni. Pergi walaupun terpaksa merangkak. Sebab apa? Sebab cubaan itu berat. Cubaan itu berat. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dalam huraian hadis lah, bila dia semaya maghrib, sebab zaman Nabi dulu tak ada banyak kuliah seperti kita ni, sekali-sekala Nabi kuliahnya. Saya nak bakar, kalau ada kuliah tu tak ada bunyi gitu. Jadi sahabat ni hok kerja siang hari tu letih, dia pergi semaya maghrib. Sebab kalau balik nak mari pula ujian sangat besar. Nak mari pula tu. Sebab tu kebanyakan sahabat dia akan tidur di masjid. Nyanda ada hukum lain pekoh kita bincang dah tu. Jadi kalau kelik nak mari pula cabaran besar. Mari juga. Situ ada kelebihan dia. Padahalnya kita kata semaya Isya ni kalau dalam konteks kita lah ni tidak seberat semaya Asar. Semaya Asar berat lagi. Sebab waktu sibuk tu. Tempat kita boleh kira kalau tempat misalnya kata di Kuala Lumpur, di Shah Alam, jam luar biasa pelik. Mana-mana orang tak semaya Asar. Dah waktu Asar tu waktu habis kerja. Kalau tak semaya nak klik mai rumah, setengah tu maghrib baru sampai. Jadi keadaan tu dia berubah. Sebab tu Nabi sebut terasa. Kadang-kadang kalau kita rasa Isya ni tak ada belah mana. Tidak berat mana. Kecuali orang jenis biasa tak semaya lalu tu, dia tidur dulu, cakit lain pula lah tu. Tapi kukuk mana berat? Kalau subuh ya, mana-mana sama-sama pun, waktu mana pun subuh ni berat. Sebab apa? Sebab dia tidur dulu. Tetapi kalau Isya ni tidak nampak sangat. Tapi kukuk mana pun dalam keadaan-keadaan tertentu, zaman-zaman tertentu, bagi setengah-setengah orang hak tidak segera semaya, nak semaya. Sebab tu galakkan mari semaya awal. Sebab apa? Kalau tak semaya lalu, ramai mana orang tinggal semaya Isya. Tak apalah nak bangun, padahal kat beribu kali dah kalau tidur dulu tak bangun. Tidur dia tu berdosa sampai kau dia bangun. Kerana itu jadi sebab dia tak semaya Isya. Baik. Itu atamah. Atamah ni makna Isya lah. Dah subuh. Begitulah juga. Tu kalau dengan merangkak ni hak ni berkait dengan semaya Jumaat ni. Berkait dengan semaya Jumaat di masjid ataupun di tempat yang seperti masjid. Sebab masjid-masjid ni bukan kerana nama dia masjid. Kalau mengikut ulama, mana satu tempat khusus yang dilaksanakan semaya 5 waktu, itulah makna masjid. Walaupun surau nama pun boleh iktikaf. Walaupun dia letak surau, tapi cukup syarat masjid semaya 5 waktu. Walaupun tak ada Jumaat pun tak apa. Mengikut ahli fiqh sudah boleh iktikaf. Hak tu nama masjid dah tu. Sebab tu kalau setengah-setengah negeri kan, surau jemaat ditulis. Mana surau ni buat jemaat. Surau. Maka tempat kita tak ada bunyi gitu. Kalau surau ni kan, memang setengah-setengah sengaja dia tak tukar surau pada masjid. Saya dah nak isap okok. Sebab dia kata hak tak boleh masjid isap okok. Surau tak apa, ada gitu. EJK ni. Tu silap faham lah tu, silap faham. Baik. Kita pergi pada tajuk seterusnya. Sini ni banyak perkara juga dia bincang dari segi cumanya hadis ni dari segi statusnya hadis muttafaqun alaih lah. Hadis ni menepati syarat Bukhari dan Muslim. Tinggilah kedudukan hal ini. Kukuk mana pun kalau kita nak sebut sesuai dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i ni, hadis ni juga adalah untuk menyabitkan kelebihan azan itu. Kelebihan azan itu. Itu maksudnya. Cuma satu perkara lagi poin yang paling besar perlu kita faham juga. Di sini pun ada sebut muka surat 2 ni. Boleh tengok 2 muka surat 2 Jadi kalau kita tengok hadis ni nampaknya bertentangan dengan hadis lain. Sebab apa? Lastabaqu ilaihi ni dari segi bahasa Arab dia ada makna berlumba-lumba tu. Boleh ke berlumba-lumba? Mari berlumba ni apa maksud? Kalau nak kira sabaqa ni dengan erti berlumba ni makna tergesa-gesa mari tu. Boleh ke gitu? Nak rebut sah depan tu. Nak rebut sah depan siapa mari jadi gaduh, jadi hunggar nak mari. Pecuk kereta tu. Tak ada dah trafik lain tu.
Kira-kira nak mari. Apa nak boleh serpet? Tu kau maksud dia sini. Cuba kita tengok sini dia ada buat ni. Sebab saya nak baca lah sini. Dia kata maksud bersegera tu bukan bermakna unggah, lari ataupun gaduh nampak jadi tergesa-gesa, tidak makna gitu. Maknanya keluar awal. Dan kalau keluar daripada rumah tu awal, kira-kiranya mari tu biar sapa awal. Sapa awal tu. Bukan mari unggah ataupun berlari-lari, tidak makna begitu. Dan bila sapa tu maknanya boleh berhenti lelah lah. Intizar fil masjid, tunggu semaya, tunggu imam. Tu. Lal musabaqah fil masyi fit tariq, bukan makna berlumba tu maknanya berlari pergi ke masjid. Jangan faham gitu. Kenapa? Kerana tergesa-gesa, termengah-mengah kita mari ke masjid, mamnu, tu tidak dibenarkan. Sebab itulah Ibnu Abi Jamrah kata yang dimaksudkan istibak sini dari sudut makna, bukan dari sudut hissi. Makna nak suruh siapa boleh serpet tu apa dia kena buat dalam keadaan kita tenang. Itu maksud dia. Kerana musabaqah dalam bahasa Arab, musabaqah alal aqdam hissan. Kalau berlumba tu, kalau dipahami secara hissiah maknanya menggunakan kaki lah. Tu orang panggil berlari tu. Tak boleh makna gitu. Itulah yang maksud sur'ah fil masyi. Wa huwa mamnu. Tu tak betul itu. Ni Hafiz Ibn Hajar sebut. Jadi maknanya kata mana berlumba-lumba tu maknanya kita kata urus waktu kita tu dengan baik supaya sampai tu awal lah, sehingga boleh duduk sah depan. Itu maksud. Tanpa berlaku kita kata biar tenang, maksud biar tenang. Itu maksud dia. Sebabnya begini, kalau kita mari dalam keadaan gaduh tu bahayalah, bahaya. Boleh jadi kita bawa kereta pada keadaan tidak berhemah, mari pijak selipar orang. Tak boleh pijak selipar orang ni. Setengah-setengah orang mari masjid selipar khusus, basuh, cuci. Mazhab Syafi'i ni paling bersih lah. Mazhab Syafi'i ni dalam bab taharah, bab nazafah ni. Pijak kalau dia tengok puasa hati. Benda-benda gitu kena jaga. Selipar tak apa, tidak usah repair pun. Tuan dia tu. Jadi kena mari awal. Gitulah maksud dia. Sebab tu dia kata kena bagi perhatian juga. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-30. Ittikhadul muazzin alladhi la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Ni bab yang ke-30 ni. Ittikhadul muazzin, mana lantik muazzin. Ambil muazzin ni, saya terjemah lantik lah. Lantik muazzin yang mana muazzin itu tidak ambil upah dalam azan itu, maknanya secara sukarela. Memang semua ulama kata hak ni yang terbaik, hak ni yang terbaik. Zaman Nabi pun gitu, walaupun adalah kisah terpencil tu. Baik, Imam Nasa'i rahimahullah kemukakan satu hadis di bawah bab ini. Di bawah bab ini dia telah kemukakan satu hadis. Dia perbincangan agak panjang juga, perlu juga kita tahu tu, untuk menunjukkan bahawa melantik muazzin ini termasuk dalam syariat. Lebih-lebih lagi tidak mengeluarkan upah tu, tidak dibayar. Hal tu memang asalnya gitulah asalnya. Tak apalah, di sini ada perbincangan. Kalau kita pakar asalnya gini, beratkanlah. Tu. Baik, tak apalah. Kita tengok hadis dulu. Kemudian di situ ada perbincangan khusus. Dinakalkan pandangan ulama berkenaan dengan boleh ke tidak ambil upah ni. Supaya orang ngajar Quran lah, ngajar hadis boleh ke tidak ambil upah ni. Kalau kita bincang dah setengah ulama tu dia kata boleh nak ngaji aku sehadis berapa ya dia suruh ya. Ada sampai begitu. Buat apa tu? Kadang-kadang setengah ulama hadis ni kita kan nampak kebenaran ada. Kadang-kadang setengah orang dia tak nampak mahal hadis tu kalau tidak buat gitu. Lepas tu duit dia guna mana? Hal tu kita kena percayalah kepada ulama setengah-setengah. Setengah ulama gitu. Sebab tu setengah ulama nak ngaji dengan dia boleh. Kalau nak tanya hadis, wasak-wasak tak main, kena mari kelas. Ada juga gitu. Nak ayatnya mahalnya hadis tu. Macam-macam ulama ni. Setengah tu kalau kecek masa mengajar, kalau kita baca lagi kitab, dia hambak lalu. Hambak. Tubik.
Aku nak ngaji, nak ngajar 3-4 jam, sakit betul-betul mata. Aku nak buah boleh. Nah, ada. Semua tu guru tu, nampak nak tidur tu, kita cuti 3 hari. Tu berat lagi. Nengung kita. Cuti 3 hari. Ada juga macam-macam kita tengok ulama ni. Sebab dia tengok keadaan, dia bertindak tu. Nak suruh anak murid ni rasa mahal hadis tu. 3 hari kita ada cerita, kita cerita mula lah. Sebab tadi pun kita rehat dah 10 minit, kita cerita mula. Ada 3 hari ada cerita, dia sedap juga cerita ni. 3 hari tu, kata 3 hari atas motor tak tidur, masa ngaji tidur. Ni bukan itu nak ayat cerita masa hamba ngaji dululah. Siapa tu guru kita penang, ya Allah ngerti. Sebab tu guru dia nak baca, nak ngaji hadis ni, baca ke tak jangan kira. Dia kata sebab tu guru saya ni kalau dia ngajar Bukhari, hari tu tak tahu dah, dia ngajar Bukhari malam. Mudah-mudah dia kata, ingat mudah ngaji hadis. Tak tahu dah. Maksud ayat dia tutup dah pintu. Kita nak pergi boleh tak pergi dia. Kalau dia nak ngajar Bukhari malam tu. Sebab apa tu? Sebab pengalaman guru-guru hadis ni, kadang-kadang hari ni dia baca hadis, esok baca lain pula, dia mari idea tu. Kadang-kadang ilmu dia tak payah jadi banyak pengalaman ulama ni. Itu sifat wahyu. Sebab tu setengah-setengah ulama bila dia nak tulis, dia nak buat syarah hadis, dia ngajar dulu. Daripada ngajar tu kadang-kadang banyak dia boleh ilmu. Bukan ilmu laduni, hak dia ngaji pokok-pokoknya jadi pas itu. Hak ilmu laduni hak lah ni, hak tu orang tak ngaji, tu karuk tu. Karuk tu. Tak ngaji boleh ilmu laduni. Nak pakai hasil positif Khadir tu tak betul, tak boleh nak qiyah tu qiyah ma'al farid, tak betul qiyah tu. Hak ulama kita boleh laduni tu ngaji tak tidur. Nasabah laduni pun. Ni tidur tak ngaji. Lepas tu nak boleh laduni kat mana? Tak betul tu, tak salah ya. Sebab tu tak suruh guna lah tu. Ulama kita pun tak guna tu bagai dia mari dengan gitu. Hasil daripada ngaji banyak. Baik. Sebab saya jumpa dah lah. Lah ni dia naik tinggi kat lah dalam darjat dia lah ni. Dia pergi rumah saya, dia kata kalau ikut cara dia ni, dia kata kalau Ustaz Deng ngaji 40 tahun pun tak serupa dengan 40 hari ikut cara dia ni. Dia sebut gitu. Dia pergi rumah saya pagi buta lagi. Kita nasi berlauk tak makan pagi. Pokok dia ni. Dan dia ni dirakam, dia punya ratib dia tu dirakam, dia dah seluruh dunia lah dia ni. Orang Kelantan kita lah. Sampai begitu sekali. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok bab yang ke-30 ni. Hadis yang ke-672. Wa bi qala akhbarana Ahmad bin Sulaiman qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad bin Salamah qala hadatsana Sa'id al-Jurairi an Abil Ala an Mutarrif an Uthman ibn Abil As qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi faqala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh mu'adhdhina la ya'khudhu ala adhanih ajra. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Uthman bin Abil As. Kata Uthman bin Abil As, dia kata saya telah berkata kepada Rasulullah, saya sebut pada Rasulullah begini, wahai Rasulullah, lantiklah saya jadi imam salat untuk masyarakat saya. Dia minta gitu. Dia ni orang Taif. Uthman bin Abil As ni orang Taif. Seorang sahabat besar juga ni, tapi kita tak kenal mana dia ni. Uthman bin Abil As. Dia ni orang Taif. Dia kata, kita bincang lah lepas ni. Sebab Nabi biasa kalau minta jawatan dia tak bui. Hak ni mana Nabi bui? Tapi bukan minta jawatan menteri besar ni. Minta jadi imam ni. Untuk kaum dia di Taif. Nabi kata anta imamuhum, awak lah imam, awak layak jadi tu imam. Awak lah. Mana Nabi lantik dah tu. Nabi lantik. Kemudian Nabi kata ke dia, waqtadi bi adami. Kamu kena ikut orang yang lemah di kalangan makmum tu. Makna makmum kamu itu sebenarnya matbu'. Kamu ni jadi tabi'. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Waqtadi ni amar, iqtadi. Ikutilah oleh engkau mana orang yang paling lemah di kalangan makmum itu. Apa maksud dia? Kita bincang selepas ni. Kemudian yang kedua Nabi kata kepada wattakhidh, sebab dia ni ketua ni, dia ketua kaum dia di Taif tu. Uthman ni. Selepas ni kita baca biodata dia sebab kita tak kenal Uthman bin Abil As ni. Baik. Wattakhidh mu'adzinan, dan lantiklah, ni saya terjemah mafhum ni,
Wattaqi ni asalnya ambillah, peganglah. Sini saya terjemah sesuai dengan itu, makna lantiklah muazzin, yang mana muazzin itu tidak ambil upah dalam melakukan azan itu, maknanya secara volunteer lah, kita secara sukarela. Baik, dalam hadis ni ada beberapa perkara yang kita boleh bincang lah, seperti mana disebut dalam syarah hadis. Muka surat 269 boleh tengok mana ada kitab ni, muka surat 269 dalam syarah tu. Cumanya saya tidak nak baca semua. Sebelum kita bincang hadis itu, cuba kita berkenal secara ringkas dengan perawi sahabat Uthman bin Abil As ni. Dia ni kabilah ni, dia daripada keturunan Bani Thaqif. Muka surat 267 tu. Uthman bin Abil As Al-Thaqafi Al-Taifi. Dia ni orang daripada Thaqif. Itulah tempat Nabi pergi di Taif masa sebelum Mi'raj itu, sebelum Isra' Mi'raj tu kan, Nabi dihalau. Ni ulama kata berkat doa Nabi lah. Berkat doa Nabi. Sebelum tu masyarakat ada tolak Nabi kan, tak ada terima. Tapi ramai di kalangan popok Bani Thaqif ni, tu Hajjaj tu Thaqafi belaka tu, Hajjaj tu kan. Tu kan. At-Taifi dia orang Taif. Sebabnya Bani ataupun penduduk besar di Taif ni adalah Bani Thaqif, mengikut ulama ni. Kunyah dia Abu Abdillah Uthman bin Abil As. Jadi Nabi lantik dia jadi menteri besar lah, kita kata isti'malahun Nabi. Jadi wakil kerajaan Madinah di Taif. Tu. Abu Bakar kekal ke jawatan tu masa dia merintah. Mana masa Sayyidina Abu Bakar pun tak lucu jawatan dia. Mana dia tetap jadi amir, gubernur lah kita kata di Taif itu. Dan dia juga menjadi imam sebab dia layak. Sayyidina Umar pun begitu juga. Zaman Sayyidina Umar pun dia kekal pergi jawatan itu. Dia meriwayatkan hadis daripada Nabi dan juga daripada mak dia. Mak dia kata, mak dia disebut sini, mak dia kata, dia kata syahidtu Aminah lamma waladat Rasulullah. Dia antara yang ada menjadi saksi ketika Aminah, ibunda Rasulullah tu melahirkan Rasulullah. Mak dia. Mak siapa dia? Mak Uthman bin Abil As ni. Jadi ambil riwayat daripada dia, adik-beradik dia si Yazid bin Hakam bin Abil As. Disebut gitu Sa'id bin Musayyib ataupun Musayyab, walaupun ada setengah tarjih macam ni. Nafi' bin Jubair bin Mut'im, Mutarrif, Abul Ala, disebut sini lah. Gitu. Dia mati pada tahun 51 Hijrah. Gitu, tak apalah. Walaupun ada khilaf. Di zaman kata Askari, seorang ahli sejarah ni, dia kata sebenarnya zaman Sayyidina Umar, sebab Sayyidina Umar ni merintah lama. Selain daripada Sayyidina Umar kekal juga, dia pernah juga dia dilantik ni, sebab dia pencapaian dia ni kira bagus lah. Dia pernah juga dilantik di Umman. Umman ni Jordan jadi gubernur di sana. Ada dilantik. Dia sebut sini banyaklah jasa-jasa dia seperti yang disebut di sini. Baik, sini saya nak sebut di akhir. Dia ni sebenarnya antara kelebihan dia lah. Antara kelebihan dia, dia mana Uthman bin Abil As ni, selepas ni antara jasa dia sebut, selepas Sayyidina Bakar meninggal dunia, ramai orang murtad. Penduduk Thaqif pun ada juga yang nak murtad. Orang-orang nak murtad. Dia kata kepada penduduk Thaqif, ni terkenal kata-kata. Kalau kita baca tentang peristiwa Riddah itu, ada sebut, misalnya di sini. Dialah orang yang kira-kiranya sekat, menahan, dia bagi motivasi pada penduduk Thaqif supaya tidak murtad. Kata-kata dia gini, ya ma'syar Thaqif, wahai penduduk Thaqif, kuntum akhiran nasi Islam. Kamu kena ingat, kamu ni orang yang masuk Islam lewat di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Hak masuk Islam selepas Nabi, tak kira maknanya semasa Nabi hidup, pok-pok kita ni antara yang lewat dah masuk Islam. Dia tak sebut lah hak kita halau Nabi tu. Dia tak sebut lah tu. Tak boleh sebut lah tu. Dia orang politik kena pandai lah. Kita ni lewat masuk Islam banding orang lain. Mana akhir usia Nabi lah kira-kiranya pok kita ni.
Fala takunu awwalahum irtidada, fala takunu awwalhum irtidada. Janganlah pula kita ni jadi orang mula-mula murtad, malu kat orang, seolah-olah begitu. Tak nak sabar kita, malu kita ni kalau gitu. Cara dia bercakap tu. Dengan beberapa patah kata dia menyedarkan masyarakat sakit. Kadang-kadang manusia ni begitulah kata-kata dia. Orang yang baik, orang Kelantan panggil jenis mulut masin ni. Tak banyak mana kerja. Ulama kata dengan sebab dia sebut gitu tak jadi murtad apa sakit. Besar jasa tu. Kalau tidak berhadapan dengan Sayyidina Bakar lah. Tu ni Uthman bin Abil As. Bukan main-main tu besar tu. Ni ringkas dia sebut sini. Baik. Kita pergi kepada hadis ni. Baik. Dalam hadis ni perkara yang paling besar lah kalau kita nak bincang. Yang pertama sekali, ulama timbul ke persoalan di sini, boleh ke minta jawatan ni? Sebab Nabi ni, kalau kita tengok dalam hadis, kalau minta jawatan, dia tak akan beri. Minta jawatan. Ni minta jawatan. Tiba-tiba Nabi bagi ni. Di sini dia ada bincang lah. Jadi minta jawatan Nabi tak bui tu jawatan macam mana? Tu. Pertama sekali dia ni tak apalah kita ambil tu dulu. Dia gini mudah, saya tidak baca sini lah. Boleh baca sendiri. Pertama sekali dalam kes Uthman ni, dia minta ni sebab dia ni ketua dah. Dia panggil nak sulh. Tujuan minta ni atas dasar sulh dia panggil. Sulh ni maknanya supaya masyarakat dia ni, sebab masyarakat Sakin dia adalah latar belakang dia lah. Jadi bila Nabi sendiri buat pelantikan secara rasmi tu, maknanya tidak timbul pertikaian. Dia nak tu ya. Boleh, mana kalau dia jadi saya yakin daripada ni kita nampak dia ni kiranya lah jadi tu imam dah, cuma nak lantik rasmi supaya berlaku sulh, supaya berlaku tenang dalam masyarakat, maksud tu. Dan Nabi bui pun sebab dia ni ketua kaum dah ni, ketua kaum jadi tu imam pula lagi dah. Itu yang pertama. Yang kedua, jawatan dia minta ni bukan jawatan bergaji. Bukan jawatan bergaji. Kalau dia dapat gaji atas dilantik jadi hak tu, gaji hak ni tidak bergaji ni. Imam ni pun. Cuma dia nak minta supaya Nabi isytihar dia sebagai imam. Tu mana tak ada kepentingan duniawi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Nabi kata tak layak tu, Nabi tak akan bagi tu, Nabi sebenarnya tidak begitu secara tidak mutlak lah. Hak tu biasanya orang minta jawatan ni Nabi tengok jugalah. Contoh Abu Zar pernah minta, Nabi tak beri sebab apa? Tak layak. Tapi kalau minta layak supaya dia ni, memang dia layak mengikut ulama. Dia layak. Dan dia fikir kalau dia naik jadi, sebab memang kalau dalam pelantikan khalifah ni hak tidak imam lah, orang panggil siasah. Salah satu dibenarkan seseorang itu menawarkan diri dia jadi pemimpin sekiranya dia tengok orang lain tak layak, syaratnya ikhlas dan dia rasa dia berkebolehan. Memang boleh, bukan kata tak boleh secara mutlak. Kata ni angkat diri sendiri jadi pemimpin. Tak. Dalam konteks siasah boleh. Hak dalam iman pun boleh juga. Ini misalnya di sini. Jadi Nabi tengok dia layak. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, dia ni seorang yang berkebolehan dari segi kemampuan ni. Apa kemampuan kita kata minda dan sebagainya. Dia orang cerdik. Jadi bila orang cerdik dilantik, dia tidak akan timbul apa-apa pertikaian. Baik, tu. Jadi tak timbullah kekeliruan tu. Kata tak boleh, lagu mana minta jawatan ni? Tak. Hak Nabi tak beri tu kalau sekiranya seorang itu tidak layak. Lepas tu Nabi nak mengajar kita bahawa kita buktikan kita ni layak. Lepas tu biar orang lantik lah. Nabi nak isyarat, Nabi tak mahu ni. Kadang-kadang setengah orang nak jawatan ni ada sebab-sebab tertentu. Nabi nak mengelak daripada berlaku perebutan. Semua dia ada bincang ni, saya sebut secara umum gitu. Baik. Cuma di sini poin yang kedua ni, sebelum kita pergi asal seperti tajuk tu boleh ke tak ambil upah tu, kita bincang tu dia panjang dia bincang tu. Yang keduanya, apa maksud waqtadi bi agafihim tu? Yang mana kalau kita tidak memaham, Nabi kata kamu kena ikut makmum, kamu tu imam.
Sebab ada setengah ulama kata Nabi maksud waqtadi bi adafihim ni kamu kena ikut makmum. Ada juga tu imam ikut makmum. Maksud dia begini, sebab tu dia kata maknanya kita sebagai imam ni kita kena tengok keadaan makmum kita, hak mana dalam sah tu, hak mana paling lemah. Maksudnya jangan baca panjang, jangan qiyam tu lama. Jadi kalau baca panjang kita kata ayat Quran tu, jadi qiyam pun jadi panjang lah. Boleh jadi ada makmum hak lemah tu boleh, tapi hak takut ada lagi hak lebih lemah baru. Sebab tu dia guna ismut tafdhil bi'adhafi, yang paling lemah. Kalau mengikut Imam Syafi'i, hadis-hadis umpama ini dia mengisyaratkan bahawa imam itu mesti orang tempatan, baru dia boleh tahu. Kalau dari pihak Syafi'i, sebab tu memang lah nak jadi imam setempat tu dia kena orang tempatan tu. Sebab dia lebih tahu tentang fenomena masyarakat, ada masyarakat hak mana lemah, hak mana jenis tak cakap, dia kena tahu. Jadi maknanya syarat jadi imam dia kena tahu. Maknanya imam ni kena mesra dengan makmum. Kau paling lemah. Jadi kamu kena ikut dia. Jangan baca panjang. Bahkan dalam syarah dia sebut rukuk, sujud jangan panjang. Sebab sujud, rukuk boleh kira. Sujudnya setengah-setengah tu 3 kali nyawa kita tak akak kepala tu imam tu nak. Tu. Gak Muslim ni boleh kira sikit pakai topeng. Nah. Gak kapek yang tidak cuci. Saya ada pengalaman tu. Kita tahu apa tu imam ni tak uti. Kita ni kira-kira tidak tua sangat. Hak orang tua lagu mana? Hak beraidung, waduh. Lama sungguh. Kita sendiri pun terganggu rasa. Siapa kita congek hidung. Moga hidung tak apa. Mujur lah, tidak macam lah mana lah. Cuba bayangkan. Hak tu Nabi sebut. Sebab tu dalam syarah sebut. Dia kata qiyam, baca Quran, sujud, semua jangan lama. Apa tu? Takut ada ilmu. Nabi beri peringatan. Sebab apa Nabi beri peringatan? Sebab di Taif, kalau Madinah ni orang sudah terpelajar adalah mengikut pendidikan Nabi. Hak dekat Nabi, Taif ni jauh Taif ni. Kita pergi naik bah pun banyak jai juga tu. Banyak jai juga kita pergi, biasa duk pergi ziarah di Taif tu. Maknanya orang situ bukan kata sentiasa kita mendapat pendidikan daripada Nabi secara langsung. Jauh. Nabi sebut lalu kena jaga ni. Sebab ni jadi fitnah besar dalam mai Jumaat ni. Baik, gitu itu maksud dia nya. Baik, cuma saya nak sebut di sini yang terakhir menjadi tajuk khusus ni. Boleh ke tidak ambil upah tu? Ni khusus untuk muazzin. Di sini ulama berbeza pandangan. Saya nak sebut secara ringkas. Ni muka surat 283, mana ada kitab ni lah. Sebenarnya boleh tengok dalam itu pun ni. Jadi ulama ni berbeza pandangan dalam menentukan hukum mengambil upah untuk muazzin melakukan azan. Baik. Kata Ibnul Munzir rahimahullah, dia kata ada segolongan ulama menganggap makruh. Tak sukalah makruh maksudnya. Fakarihat ta'ifatun dzalik. Setengah ulama kata ada, sekelompok ulama kata makruh lah. Antara mereka nya Qasim bin Abdurrahman, Dhahak, diriwayatkan juga daripada Dhahak, Qatadah, Yahya Al-Buka, banyaklah dia sebut tu. Baik. Ulama Zahiri, Ashabul Ra'yi dan sebagainya, Ishaq, dia kata la yang bagi, tak boleh. Ambil dosa maksud la yang bagi, tak boleh. Tak sepatutnya ambil. Tak boleh ambil. Ni mana pihak kata tak boleh ambil. Setengah kata tak boleh ambil tu makruh, setengah kata haram. Ada. Baik, tak apalah. Imam Malik warakhasa Malik fil ajri 'ala al-adhan wa qala la ba'sa bih. Imam Malik kata ada kelonggaran, tak apa, boleh ambil upah azan tu. Tak ada apa kesalahan pun. La ba'sa bih, tak dosa maksudnya. Auza'i kata ijarah, mana upah dengan tetap tu, ijarah memberi ketetapan betul upah tu makruh. Tapi kalau ambil atas dasar ada kelanggaran, sebab tu kata tu. Sebab kadang-kadang benda ni hukum ni dia berubah juga berdasar pada perkembangan zaman tu, kena tengok juga. Dia kata la ba'sa bi akhdhir rizq min baitil mal 'ala dhalik. Seseorang tu kalau untuk menampung kehidupan dia lah, sebab apa? Orang jadi muazzin khusus ni kadang-kadang terikat hidup dia. Tak nak kerja lain dah. Nak pergi ambil lembu padai pun tak ada kadang-kadang tu. Nak buat kerja tak boleh nak buat lain. Sebab apa? Waktu dekat Zuhur asar, patah asar maghrib pula. Tak boleh buat apa-apa. Jadi situ kena adalah sikit habuan, terus kita saja mau habuan lah. Ambil ni pun daripada baitul mal.
Mana ada kelanggaran? Boleh, tak boleh. Sini dia peluah sikit. Tadi tak boleh langsung. Tak ada royak jalan keluar. Ni ada. Supaya kita learn ni lah. Kalau tidak, tak tersusun. Berat tu. Baik. Ada setengah kata boleh, ni kata boleh. Boleh pun nak ambil duit mana? Duit orang buih ke masjid ke satu kau kan? Duit zakat ke tak boleh? Ramai kata begitu. Berat lagu tu lah ni pengurusan maid dengan zakat. Sebab tu kita kata perkara ni kena tengok semua, tengok kadar. Setengah kata tak boleh, tapi hak tu kena ambil duit khusus. Dia panggil daripada khamsul khams, duit khumus 1/5 hak diperuntukkan kepada Allah dan Rasul tu, hak Nabi. Tu pula kata gitu. Macam-macam lah hak bahagian Nabi tu. Tak boleh ambil daripada duit lain, daripada faid ke, daripada sedekah ke. Ini pandangan Imam Syafi'i ni. Mana kena peruntukkan khusus daripada kerajaan. Tak boleh nak ambil duit zakat sebab dia tidak termasuk dalam asnaf. Kena faham lah ni khilaf ni ulama bincang lagi. Cuma kalau mazhab Syafi'i asal tak boleh. Makna untuk bayar kedai ni kena ambil duit lain, peruntukan lain. Saya nak ambil lain, kata-kata lain. Misalnya Imam Malik antara yang boleh lah. Imam Syafi'i ni dia pelonggar sikit. Boleh juga, tetapi saya lebih suka. Imam Syafi'i ni banyak benar kita tengok. Kata dia uhibbu dia guna. Saya lebih suka an yakunal muazzinun mutawwi'in. Saya lebih suka muazzin ni suka rela lah. Saya lebih suka gitu. Tetapi kalau imam tu dia tidak ada pendapatan yang boleh menampung kos hidup dia, bolehlah dia ambil. Boleh ambil. Bukan tak boleh ambil. Mana ada kelanggaran tu. Baik, tak apalah. Banyak dia sebut benda lain. Saya nak sebut berkenaan saja. Ibnul Arabi kata, kalau nak baca semua panjang ni, saya cuma biar nampak okeylah. Ibnul Arabi kata, as-sahih jawazu akhdhil ujrah 'ala al-adhan was-salah wal-qada' wa jami'il amal ad-diniyah fa innal khalifah ya'khudhu ujratahu 'ala hadha kulli. Wa fi kulli wahidin minha ya'khudhu an-na'ib ujratan kama ya'khudhul mustanib. Tu Ibnu Arabi ni dia lain. Dia kata mana? Dia kata hak betul, hak sebenarnya. Dia kata hak betulnya harus ambil upah hazard. Semaya, jadi imam semaya lah. Jadi hakim, qadi, semua ni urusan agama belakon. Semua urusan-urusan wajami'il a'malid diniyah, semua urusan agama. Tu pun ustaz-ustaz mengajar di sekolah berat kata ambil tu. Pakai betul nak jual ikan pula. Tu sebab dia kata khalifah. Bahkan dia kata khalifah sendiri pun ambil gaji. Sebab tu dia kata sebenarnya ni boleh, tak ada masalah. Cuma masalah niat tu lain. Upah tu lain. Mana kalau niat tak betul boleh dunia, akhirat tak boleh. Tapi kalau niat ikhlas, dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Jadi maknanya hak ni pendapat ni lebih sesuai lah. Jadi hak Imam Syafi'i sebut pun buat apa tu. Jadi kita kena ingat gini, pandangan tokoh-tokoh mujtahid ni mungkin kita nampak tak sesuai di zaman kita. Tapi kita kena ingat pendapat dia tu mungkin sesuai di satu ketika dulu. Dan dia sebut gitu puas rasa ke dia sebab hak ni khusus sangat nampak ke arah agama tu. Berkenaan semaya. Hak lain tak apa, dia bukan menafikan hak lain, hak ni tak boleh. Azal sebab hak ni berkait dengan agama sangat ni. Jelas sangat tu. Dia bimbang takut jadi macam-macam lah timbul berebut ke. Gitu. Maksud dia gitu. Sebab tu kita tengok sini Imam Syafi'i dia tidak ketat ni. Tidak seperti mana Ibnul Munzir tadi. Sebab dalam ni sebut pendapat kedua Ibnul Munzir dia mempertegahkan lagi tak boleh. Tu. Baik. Ibnu Hibban pun kata gitu juga. Ini termasuk dalam rukhsah, boleh lah. Tak apalah. Dia mari contoh. Dia gini, saya nak sebut biarlah. Abi Mahzurah ni ada kisah berlaku pada Abi. Kita bincang dah sebelum ni. Nabi ringkas cerita, Nabi suruh dia azan. Lepas tu dia tak erti azan. Nabi pun ajar dia azan. Maka dia pun boleh azan sebab suara dia sedap. Bila dia azan, selesai dia azan, selepas dia masuk Islam lah, dia jadi muazzin. Dia kata a'tani hina qadaitu ta'zin sirratan fiha syai'un min fiddah. Bila aku sudah selesai azan, Nabi bui kepada aku beberapa keping perak. Berhargalah. Tu kita bincang dah ni. Hadis ni dalam Sunan Nasa'i, hadis nombor 932. Ulama kata tak boleh nak kiyah ni upah ni bukan upah ni sebab Abi Mahzurah ni dia muallaf. Dia muallaf.
Diberi ni sebagai nak melembutkan hati dia. Sebab dia ni antara orang yang berpengaruh dalam masyarakat dia. Seperti mana ada berlaku kisah Nabi bui kepada satu penghulu lah kaum dia tu. Nabi bui kambing selembah, satu lembah kambing. Nengung sahabat Nabi. Mana bui kau kawan ni? Kawan ni berduduk di kawasan lain, bukan Madinah lah. Nabi kata dia orang baik. Dia akan dapat, bila dia dapat kambing tu, dia boleh buat kebaikan dengan kambing. Memang betul Nabi sebut. Satu lembah kambing dia ambil, dia klik kapur dia wisai kau seorang kepada hak tak masuk Islam. Hak tak Islam, dia wisai kau seorang. Orang kapur dia kata, baik masuk Islam boleh kambing. Dalam saya terjemah secara ringkas ni. Akhir sekali dia guna kambing untuk taklif, untuk melembutkan hati orang yang sudah jinak dengan Islam. Perlu juga benda-benda gitu. Sebab tu, maknanya Nabi ni dia tahu. Orang ni kalau ambil dia setengah-setengah mimpi yang kita buat gitu. Setengah-setengah mimpi kalau dia semua gitu kan habis, jangan letak habis mana-mana. Jadi harta dia belaka. Tak boleh. Hak ni Nabi tahu mimpi ni jenis berjiwa rakyat. Gitu maksud dia. Baik tak boleh nak kiyah tu. Jadi kok mana pun boleh lah. Jadi hak Abi Mahzurah ni nikih waqiah juz'iyah dia. Kis terpencil khusus untuk dia. Untuk taklif, untuk melembutkan hati dia. Gitulah. Jadi kesimpulannya bahawa hak ni boleh lah. Imam Syaukani pun bincang perkara ni boleh. Boleh. Bahkan Imam Syaukani ada sebut, saya nak baca terakhir lah ni. Sebenarnya kalau kita perhati keseluruhan hadis, semua capur-capur semua hadis dia kata sebenarnya ujurah ni boleh, tidak jadi masalah, kecuali jadi haram kalau seseorang tu dia buat syarat nak suruh saya azan boleh tapi kena bayar. Dia buat syarat gitu tak boleh. Tak boleh syarat gitu. Kecuali diberi tanpa dia minta, itu boleh. Sini ni Syaukani sebut gini ni sebenarnya untuk nak mengajak umat supaya kita ni kena ikhlas lah. Tu maksud dia nya. Gitu. Jadi bab yang ketiga-tiga ni kita bincang menghadapi al-qaul misla ma yaqulul muadzin. Menyebut seperti apa yang disebut oleh azan. Mana kita jawab azan. Bincang dah sebelum ni. Apa sebab dia sebut. Selepas ni beberapa tajuk selepas ni Imam Nasa'i buat tajuk kita bincang dah sebelum ni. Poin-poin kita bincang dah. Pelik juga Imam Nasa'i ni. Dia ada maksud dia lah. InsyaAllah kita bincang menghadapi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.